Hum ilallahi summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka, wa kanu syia'an, dan mereka ni berpuak-puak, mereka ni berkumpulan-kumpulan, mereka ni susah sikit nak sebut tapi kena sebut berjemaah-jemaah. Okey? Lasta minhum fi syai'. Tidak ada sedikit pun, tidaklah engkau wahai Muhammad terkait sedikit pun dengan mereka. Maknanya Rasulullah SAW, ini jemaahku, ini manhaj aku, ini akidah kamu. Kamu nak buat lain-lain, tak ada kaitan dengan aku lagi dah. Okay? Surah Al-An'am ayat 159. Innama amruhum ilallah. Sesungguhnya urusan mereka terserah pada Allah. Panjang kena soal jawab depan Allah kelak di hari akhirat. Padahal kita ni nak segera masuk syurga, cepat sikit. Dah lah beratur panjang di padang mahsyar tu. Kena interview panjang pula. Okey? Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian dia akan, mana Allah akan menerangkan pada mereka pada hari akhirat kelak apa yang mereka lakukan. Bukan saya cakap, bukan entah mana punya pilot yang panggil cakap, tetapi Allah Subhanahu Taala yang cakap dalam surah Al-An'am ayat 159. Jangan kita memecah belahkan agama kita pada puak-puak, kumpulan-kumpulan sekian apa semua tu. Kerana ini sebenarnya akan menjadi penghalang kepada kita untuk memasuki syurga Allah SWT dengan mudah, dengan cepat. Banyak kena interview, banyak kena soal siasat, banyak pula kita nak explain. Tengok-tengok tak kerti nak explain, sebab kita hanya ikut saja. Apa lagi yang dapat memudahkan kita memasuki syurga Allah? Selain daripada tauhid, selain daripada akidah, nombor 3, amal soleh. Bila kita beramal, puasa kita, sedekah kita, kita membantu orang yang susah, amal ibadah kita, semua itu akan membantu kita memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke tidak? Tak betul. Kita hanya akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan cepat, sebab kita sekarang nak cepat ni. Banyak umat Islam, manusia yang berhimpun di padang mahsyar kelak. Kita ni nak senang sikit masuk syurga, panas mahsyar, panas. Sebab sikit masuk syurga, duduk syurga tingkat atas sekali. Tingkat atas sekali tu apa nama dia? Ingat-ingat nama saya, Hafiz Firdaus. Okey, nak cepat sikit, jadi kita melakukan amal soleh yang tepat, yang selari dengan sunnah Nabi SAW, kita akan cepat masuk syurga. Bila kita punya amalan tu, kita punya zikir tu, kita punya doa tu, kita punya puasanya, kita punya yang tu tidak selari dengan sunnah Rasulullah SAW, itulah sekali lagi yang akan memperlahankan, menghalang perjalanan kita untuk segera masuk ke dalam syurga. Kalaulah saya boleh bagi contoh, saya yakin semua di sini pernah keluar masuk Australia, Adelaide, balik Malaysia, balik kampung semua. Bila kita masuk sini, kita kena isi passenger card kan, yang nama immigration, nama pasport, sekian. Sekarang ni saya nak buat benda yang ekstra. Katakan saya ni sebagai passenger masuk ke dalam Adelaide, ke dalam Australia, nak melalui custom, immigration apa semua tu. So bawa pasport, tapi dalam kad tu saya tulis banyak sikit. Dia selalu tanya first name, surname. Saya bagi my name, surname, grandfather's name, great grandfather's name. Apa salahnya, lagi banyak kan lagi bagus. Passport number bagi, tak apalah. My card number bagi, driving license number bagi. Apa salahnya, kan lagi bagus. Address saya tanya tak? Pak kami pilot masuk tak ada isi tu pun, tapi nampak dah balik. Katakanlah dia tanya address. Okay, address in Malaysia bagi, address in kampung bagi, address kat Adelaide bagi. Agak-agaknya bila kita present that particular immigration card kepada officer yang nak cop pasport tu, dia tengok-tengok tu, dia accept kita ke tidak? Dia minta aja surname, first given name. Kita given name, surname, grandfather name, great grandfather name. Kita isi panjang-panjang, tapi bukankah lagi banyak tu lagi bagus? Apa salahnya, bukankah ianya baik? Tapi tak, yang dia nak tu banyak tu je. Maaf, dia bahkan dia siapkan kolom tu, kita susun satu huruf kita letak. Kita letak banyak-banyak tu tidak mempercepatkan diri kita masuk dalam Adelaide ni. Bahkan lagi slow. No, go fill in another one. Only give information exactly what we ask for, no less, no more. Sama juga bila kita beramal ibadah, bila kita beramal soleh,
Pastikan apa yang kita beramal tu no less no more than what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did. Sekadar yang kita mampu. Kalau Rasulullah SAW bersemayam malam sampai kaki bengkak, kita semayam malam kaki tak bengkak-bengkak, tak apalah, we try our best. Jangan pula kita pergi adjust benda lain. Oh, Rasulullah tu maksum, dia boleh semayam kaki bengkak, aku tak boleh semayam kaki bengkak, tapi aku nak buat gini-gini, boleh ke tidak? Bukan begitu. Kita ni ikut sunnah Rasulullah SAW, ikut setepat yang boleh. Jangan lebih, jangan kurang. Melainkan benda-benda yang kita tak mampu nak buat. Sebagai kita ni manusia biasa, baginda lebih hebat ke apa ke, semayang malam kaki tak boleh nak bengkak, berdiri punya lama tak bengkak-bengkak juga pun. Gitu tak apa. Rasulullah SAW dalam setiap harinya beristighfar 70 kali. Dalam riwayat lain menyebut 100 kali. Kita pun nak ikut juga, tapi baru 30 kali ya. Oh, time to go for kuliah. Tapi sempat 30 lah. Jangan pula kita melazimkan 77 kali. Sebab apa Tok Syekh aku kata 77 lagi bagus. Bukan begitu sikap kita terhadap sunnah Nabi SAW. Saya ingin minta para perhatian, para hadirin semua, untuk jangan sekali-kali berkata Rasulullah tak buat, tapi Rasulullah tak larang kita buat. Itu adalah perkataan orang yang tidak faham sunnah Nabi SAW. Rujuk pada Sahih Bukhari, di mana beberapa sahabat-sahabat ni pun manusia biasa, mereka nak belajar. Mereka datang ke rumah Rasulullah SAW untuk bertanyakan tentang amalan baginda. Lalu baginda ketika dalam rumah, lalu isterinya keluar di belakang hijab. Lalu mereka bertanya, lalu isterinya menerangkan bagaimana lebih kurangnya cara amal ibadah Rasulullah SAW. Lalu 3 sahabat tadi tu dengar-dengar dengan kata, itu Rasulullah yang telah diampunkan dosa-dosanya yang dulu dah akan datang. Kami manusia biasa ni macam mana? Mesti tak sama standard kan. So, seorang tu berazam, saya ni nak bersemayam malam tak mau tidur. Seorang lagi berazam, saya nak puasa je, tak nak makan minum. Seorang lagi berazam, saya hendak membujang, beribadah sahaja, tak mau kahwin. Bila mereka sedang berazam tu, Rasulullah SAW kebetulan nak keluar, lalu mendengar ikrar mereka, lalu mendengar azam mereka. Baginda pun keluar, memuji-muji Allah, lalu menegur mereka. Kenapa kalian berkata sekian-sekian-sekian? Padahal aku juga semayang, aku juga tidur. Aku juga puasa, aku juga makan minum. Dan aku juga menikah. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan dari kalangan aku. Barang siapa yang tidak suka sunnah aku, maka dia bukan dari kalangan aku. Okey, in the very first place, Rasulullah SAW tak ada hadis pun yang melarang kita untuk semayang malam, sepanjang malam sampai tak tidur, tak ada pun. Tak ada hadis pun yang melarang kita nak puasa lebih tak apa ke. Tak ada hadis pun yang apa semua tu. Tapi ada sahabat yang nak buat ekstra dengan slogan yang sama. Nabi tak buat, tapi Nabi tak kata jangan buat. Lalu mereka nak buat benda-benda tu. Lalu Rasulullah mendengar, Rasulullah marah pada mereka dengan kemarahan yang barang siapa yang tidak suka pada sunnahku, maka dia bukan daripada kalanganku. Kalau kita ni bukan umat Muhammad, kita ni umat apa? Jadi sangat penting di sini kita ikut sebiji-sebiji sunnah Nabi. Nabi tak buat, tak payah buat. Jangan buat alasan Nabi tak buat, Nabi kata. Nabi tak kata jangan buat ke apa ke. Sebab kalau Nabi SAW nak kata jangan buat, it is tidak ada titik notahnya. Jangan buat tu, jangan buat ni, jangan buat tu. Kan banyak sangat. Jangan baca ayat Quran dengan rentak rek. Jangan baca ayat Quran dengan rentak tu. Jangan baca ayat Quran dengan rentak